Hai murid-murid, bersama kita jumpa lagi sekali, iaitu saya, Cikgu Yo. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan 1.3 lengkung pertumbuhan. Lengkung pertumbuhan ini masih berada dalam bab 1 tingkatan 5, iaitu organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Mari kita sama-sama tinjau apakah standard pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, memerihalkan jenis tumbuhan berdasarkan kita hidup. Yang kedua, mencerakinkan lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim dan tumbuhan saka. Murid-murid telah bersedia? Jom kita sama-sama pergi kepada tumbuhan yang pertama, iaitu tumbuhan semusim. Semusim, perkataan bahasa Melayu lah, iaitu se maksudnya satu. Bermaksud tumbuhan ini mempunyai satu kitah hidup untuk setahun ataupun semusim. Biasanya tumbuhan ini akan mati selepas tumbuhan tersebut melengkapkan kitaran biologinya. Tumbuhan ini akan mulakan pertumbuhannya dengan percambahan sehinggalah dia menghasilkan bunga dan biji benih. Contoh pokoknya adalah pokok padi, tembikai dan pokok labu. Mari kita sama-sama tengok lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan semusim. Graf ini ataupun lengkung ini menunjukkan pertumbuhan-tumbuhan semusim. Murid-murid nampak apakah bentuk bagi lengkung pertumbuhan ini? Lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan semusim adalah berbentuk sigmoid. Sigmoid maksudnya berbentuk seperti S. Mari kita tengok peringkat A. Peringkat A, murid-murid nampak di sini penurunan jisim kering. Kalau graf ini memang dia menunjukkan negatif lah, menuju ke bawah. Okey, so peringkat A berlakunya penurunan jisim kering. Kenapa berlakunya penurunan jisim kering? Kerana makanan simpanan dalam kotilida digunakan untuk percambahan. So sebenarnya dalam kotilidanya mempunyai makanan simpanan, tetapi makanan simpanan ini digunakan untuk percambahan, menyebabkan jisimnya berkurangan. Seterusnya, mari kita tengok peringkat B. Kalau murid-murid nampak di sini, peringkat B pertumbuhannya meningkat ke menurun? Betul. Peringkat B berlakunya peningkatan jisim kering. Kerana kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat. Dan tumbuhan ini telah boleh menjalankan fotosintesis. Kenapa? Kerana semasa peringkat A, dia telah berlakunya pencambahan. Maksudnya dia menghasilkan akar, menghasilkan daun. So daun tersebut dah boleh digunakan untuk menjalankan fotosintesis. Seterusnya, peringkat C. Peringkat C, murid-murid nampak gambar raja saya menunjukkan kosong. Okey, di graf ini pun semakin nak mendata, lebih kurang mendata lah. Okey, kerana peringkat C, jisim kering adalah mala. Kenapa jisim kering mala? Mala di sini bermaksud, apakah maksud mala? Maksud mala di sini bermaksud tiada perubahan. So, kadar pertumbuhan adalah mala pada peringkat ini kerana tumbuhan telah pun mencapai matang. Seterusnya, mari kita tengok peringkat D. Peringkat D adalah peringkat penurunan jisim kering. So, murid-murid pun boleh nampak sekali lagi, graf kita adalah menuju ke bawah. Okey. Kenapa berlakunya penurunan jisim kering? Kerana berlakunya penuaan. Dan kadar fotosintesis adalah sangat rendah semasa ini. Kenapa kadar fotosintesis jadi rendah tiba-tiba? Ini adalah kerana
berlakunya keguguran daun dan bunga semasa peringkat D ini. Okay. So, murid-murid, kita telah belajar berkaitan dengan tumbuhan semusim. Seterusnya, mari kita tengok tumbuhan dui musim. Dui maksudnya dua. So, tumbuhan ini mengambil masa 2 tahun untuk melengkapkan kita hidupnya. Musim yang pertama dikenali sebagai pertumbuhan tampang, iaitu pertumbuhan akar, daun dan batang berlaku semasa pertumbuhan tampang ini. Pada musim yang kedua pula dikenali sebagai pembiakan. Maksudnya pada musim ini tumbuhan tersebut menghasilkan bunga dan biji benih untuk pembiakan. Okay. So, mari murid-murid kita tengok sama-sama bagaimana pertumbuhan ini berlaku untuk tumbuhan dui musim. Dia bermula dengan tumbuhan mengalami pertumbuhan tampang. Pertumbuhan tampang tu apa? Ya, pertumbuhan akar, daun dan batang. Selepas itu, tumbuhan ini akan masuk ke dalam musim sejuk. Semasa musim sejuk, pertumbuhan adalah berhenti. Selepas habisnya musim sejuk, tumbuhan itu akan menjalankan pertumbuhan kedua, iaitu untuk pembiakan. Semasa ini, penghasilan bunga, biji berlaku. Contohnya, untuk tumbuhan dui musim adalah kubis, lobak merah dan pokok bunga balung ayam. Okay, inilah contoh pokok bunga balung ayam. Mari kita tengok sama-sama lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan dui musim. Murid-murid perhatikan gambar rajah ini ataupun lengkung pertumbuhan ini. Terdapat berapa lengkung di sini? Ya, betul. Kalau untuk lengkung pertumbuhan-tumbuhan dui musim, mereka mempunyai 2 lengkung sigmoid, iaitu sigmoid S yang pertama di sini, sigmoid S yang kedua selepas ini. Musim yang pertama ataupun musim pertumbuhan pertama dan musim pertumbuhan kedua. Semasa musim pertumbuhan yang pertama, tumbuhan menghasilkan daun untuk menjalankan fotosintesis. Dan makanan yang dihasilkan disimpan di dalam umbisi. Untuk musim pertumbuhan yang kedua, makanan simpanan digunakan. Tadi dia telah menghasilkan makanan simpanan. Sekarang pada musim yang kedua, makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Seperti yang tadi kita katalah, kerana musim yang kedua digunakan untuk pembiakan. Sekarang mari kita tengok sama-sama tumbuhan saka, iaitu untuk tumbuhan yang ketiga, yang terakhirlah pada hari ini. Okay. Tumbuhan ini hidup lebih daripada 2 tahun. Tadi kita kata semusim setahun, dui musim 2 tahun. So, untuk tumbuhan saka, dia adalah sebenarnya lebih daripada 2 tahun. So, tumbuhan saka sebenarnya terbahagi kepada 2, iaitu tumbuhan berkayu saka dan tumbuhan herba saka. Tumbuhan saka ini boleh berbuah dan berbunga berkali-kali dalam kita hidupnya. Contohnya rumput dan yang bunga ni, iaitu pokok bunga raya. Last, mari kita tengok lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan saka. Lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan saka ini terdiri daripada jujukan sigmoid yang kecil. Iaitu di sini kamu nampak dia mempunyai banyak yang warna biru ni. Sigmoid 1, sigmoid 2, sigmoid 3, sigmoid 4, 5, seterusnya. Lengkung pertumbuhan adalah berbentuk sigmoid untuk setiap tahun.
Pertumbuhan berlaku sepanjang tahun. Maksudnya sepanjang tahunlah dia tanpa berhenti. Kadar pertumbuhan adalah sangat tinggi semasa musim bunga dan musim panas kerana keamatan cahaya yang sangat tinggi pada musim ini menyebabkan kadar fotosintesis tinggi. So, untuk musim sejuk bagaimana? Ada musim luruh. Pertumbuhan tidak berhenti, tapi pertumbuhan adalah pada kadar yang rendah. So, itu saja daripada saya pada hari ini. Kita telah belajar berkaitan dengan tumbuhan sakar, tumbuhan semusim dan tumbuhan dui musim. Harap murid-murid boleh membaca untuk melengkapkan diri dengan lebih banyak pengetahuan yang ada. So, jumpa lagi. Bye.